Allah Ta'ala ayat. Kita baca tafsir surah Al-An'am ayat ke-145. Tafsir surah Al-An'am ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguhnya Tuhanmu Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 145. Tak ada kitab tafsir dah. Habis untuk belajar. Habis. Nanti tolong ambil satu kitab ni, photostat bagi apa, dapat. Tak payahlah photostat apa semua seketui ni. Buat buatlah dapat dalam 20 ke 30 ayat ke 10 ke, tengoklah. Buat kan. Lepas tu kita pakai. Nak beli ni susah nak cari yang jenis yang sama. Dia ada banyak lagi, dia tak sama pula dia punya ni kan. Baik, insya-Allah. Mari kita tengok tafsir dia, surah Al-An'am surah ke-6 ayat 145. Allah berfirman dalam rangka memerintahkan hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka yang mengharamkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka dengan berdusta atas nama Allah itu. Ada orang yang rezeki yang Allah bagi ni halal dah, tapi atas nama berhala, atas nama sesuatu selain daripada Allah, dia mengharamkan benda tersebut. Maka Allah perintahkan hamba dia, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi bagi tahu dekat orang-orang yang macam ni bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, yakni bagi siapa pun yang ingin memakannya, selagi tidak ada perkara tersebut diharamkan dalam wahyu, maka halal untuk dia makan. Macam tu kaedah dia, Saudara Muhammad. Pendapat lain mengatakan artinya, aku tidak menemukan apa pun yang kamu haramkan itu haram selain yang ini. Pendapat lain mengatakan artinya, aku tidak menemukan haiwan-haiwan yang haram untuk dimakan selain ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berdasarkan pendapat ini, larangan-larangan yang disebut setelah ayat di atas di dalam surah Al-Maidah dan juga hadis-hadis berkait sallallahu alaihi wasallam membatalkan mafhum ayat ini. Sebahagian ada menyebutkan tentang nasakh, namun majoriti kalangan ulama kontemporari tidak menyebutnya sebagai nasakh, tapi pembatalan hukum adalah asal adalah mubah. Wallahu a'lam. Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas berkata terkait firman Allah, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Ini salah satu daripada benda yang diharamkan kepada kita untuk makan. Najis, darah ni najis. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Kita tak boleh makan darah yang mengalir.
Ikrimah berkata tentang firman-Nya, atau darah yang mengalir, kalau bukan kerana ayat ini, nescaya orang-orang akan mencari-cari penjelasan tentang darah yang mengalir. Sebagaimana pernah dilakukan oleh kaum Yahudi. Hamad meriwayatkan daripada Imran bin Hudair, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Majlas tentang darah. Darah yang berlumuran di kepala haiwan sembelihan, dan tentang periuk yang di dalamnya terlihat ada merah-merah tanda darah dia. Maka dia menjawab, yang Allah haramkan hanyalah darah yang mengalir. Qatadah berkata, darah yang haram dimakan adalah darah yang mengalir. Adapun daging yang bercampur darah, hukumnya tidak apa-apa. Apa hukum darah? Hukum darah najis. Hukum darah adalah najis. Bila kita semayang, ada darah pada pakaian kita ni. Jadi dua keadaan. Yang pertamanya, darah tu darah yang mengalir. Bila darah tu, bila ada darah dekat tubuh kita ataupun pakaian kita sedang semayang, darah tu mengalir, maka tak sah semayang. Maksudnya ada darah yang mengalir. Saya Muhammad. Kena pakaian kita darah yang banyak, maka darah tu jadi najis. Pakaian tu bernajis, tak boleh bawa semayang. Adapun darah kita sendiri, Sallallahu Alaihi Muhammad, mengalir, luka, lepas tu ambil apa dia punya plaster ke apa ke benda ke, letak tu, balut dia, tak mengalir dah. Tapi darah tu masih ada lagi, tapi tak mengalir dah. Sah. Pasal apa? Pasal darah sendiri. Syarat dia tak mengalir. Kalau darah mengalir, tak boleh lagi. Dia kena buat sesuatu untuk tutup supaya dia tak mengalir. Maka semayang sah. Walaupun nampak kesan darah pada pembalut tu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu nyamuk, darah nyamuk, tak apa, dimaafkan sebab sikit. Yang kena kat kita tu. Darah yang makan darah tak boleh sebab darah najis. Sallallahu Alaihi Muhammad. Kecuali darah yang melekat pada daging yang kita makan. Masak dah daging tu, ada merah-merah lagi sikit-sikit tu, kesan-kesan darah, yang tu dimaafkan. Saja-saja pergi makan yang ada darah, tak boleh, haram hukum dia sebab najis. Saja masak tu jangan begitu, biar tu darah-darah kat atas tu sebab sedap sikit. Jadi Dracula kan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh. Daging yang ada kesan-kesan darah, tidak ada apa-apa. Baru ni ada satu isu, seorang tak apa nak ada lagi lah, bahasa perik tekak ni, batuk-batuk sikit ni. Dia pun dah okey dah sikit ni hari ni. Kita jenis duduk pakai suara kan, susah hati tu, janganlah batuk, dia batuk juga. Dia pun duduk pesan dah dekat Mina tu, kalau boleh duduk dalam khemah kat Mina tu, cuba pakai mask. Kita nak pakai mask lemah, dah lah cuaca tu sempit pula. Tahun ni crowded sikit. Jemaah tabung haji ni sampai ada tilam kan, tilam tu separuh daripada tilam single kita tu. Tilam untuk kita seorang, dia separuh pada tilam single tu. Maksudnya tilam single tu belah dua. Itulah tilam kita dekat Arafah dengan Mina untuk kita duduk. Tapi orang ramai tahun ni sampai 2 tilam tu kongsi 3 orang. Kita duduk seorang orang tak lepas. Tapi nak abang kata ramai. Dekat Mina tu, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia pesan, kalau boleh pakai mask, duduk dalam khemah. Sepanjang masa duduk dalam khemah, masa cuaca luar panas, 40 lebih kat 50. Duduk luar panas, duduk dalam. Aircon tu buka setahun sekali je. Dia on setahun sekali. So, biasanya lepas keluar pada Mina tu, biasa orang kan start batuk-batuk. Memang lepas keluar Mina tu start batuk, kita rasa insyaAllah kot tak ada apa kot. Dia batuk-batuk sikit lagi insyaAllah. Jadi Allah SWT, tuan-tuan, baru ni ada isu satu. Dekat mana tu, dia pun sembelih lembu, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian lembu tu tak bergerak dah. Waktu sembelih tu, lembu tu dah duduk dia. Ayat duduk meleleh. Ya, saya duduk tengok tu. Kita tengok lembu tu pun, kita pun ni lemah dah, kita macam sembelih lah cepat sikit. Kesian tengok dia
Dia cekik ni buat apa tali leher ni sampai kita nampak ni dia punya rahang ni. Tali tu tenggelam kat dalam ni. Lepas tu dia pula baca nama pula. Ni korban untuk sekian nama satu yang kawan tu. Dia apa hukum sembelihan ni? Nak tengok sembelihan ni dia ada dua jenis. Sallallahu alaihi wasallam. Satu dia panggil hayah, Allah masih mustaqirah, dengan hayah mazbuh. Hayah mustaqirah ni dia hayah ataupun nyawa yang ada pada dia tu, nyawa yang menunjukkan yang dia masih bernyawa, dia masih hidup. Waktu kita perebah dia, waktu kita sembelih dia tangan kaki dia masih duduk meronta-ronta kan? Dia masih bunyi meronta-ronta. Walaupun jenis kena langgak dengan kereta ke apa kan, kena cepat-cepat sembelih, tapi make sure dia masih ada hayat mustaqirah ni, dia masih ada meronta-ronta, dia masih ada tanda hidup. Bila sembelih tu darah mancuk, tu maksud dia darah, dia hayat mustaqirah. Satu lagi hayat mazbuh. Hayat mazbuh ni dia panggil, dia dah tak ada tanda tu, dia diam dah, tapi hidup lagi lah. Tapi dia nyawa, dia panggil, kita orang panggil nyawa ikan. Tak ada tanda dah, kelupak, tak ada tanda. Sembelih tu tak keluar. Tak keluar apa? Saya semat. Tak keluar tak keluar darah dah, tak memancut darah dah. Maka yang tu dah jadi bangkai. Tak boleh makan. Habis itu yang sembelih itu lagu mana? Tak usah cerita yang tu lah. Kalau jadi kes yang macam tu, lembu ke binatang apa, kambing, kita berjalan-jalan tengok berdegam orang langgak kambing tu. Kambing tu duduk mengelupok, hidup lagi lah. Saya cuma ambil sembelih buat makan. Syarat dia tu kambing kita, bukan kambing orang. Lagi tu sembelih buat makan. Siapa punya tu? Aku pun tak tahu siapa punya makan. Ustaz kata lagu tu itu. Itu maksudnya kambing kita lah. Tapi syarat dia masih ada, dia panggil hayah mustaqirah, dia masih ada nyawa, menunjukkan dia masih hidup. Tapi kalau sampai dia terbaring senyap, tak bergerak apa dah tu kan, saya cuma maksud dia dah tak ada dah, tak boleh sembelih dah, tak boleh sembelih dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, dia pergi haji. Allah Mubarak ni dia sangat mementingkan dua perkara. Yang pertama jihad, yang kedua haji. Pasal apa? Pasal Nabi SAW bila ditanya ayu a'mali afdal, amal apakah yang paling afdal sekali, Nabi SAW menyebutkan sallallahu alaihi Muhammad, jihadu fi sabilillah wa hajjin mabrur. Jihad fi sabilillah dan haji yang mabrur. Tanda haji mabrur ni ada 3 kata ulama. Kata Nabi terkait hadis Nabi SAW. Yang pertama sallallahu alaihi Muhammad, hajan mabrur ni dia afsyus salam, dia suka menyebarkan salam. Salam ni dengan maksud 2. Satu biqauli, satu bifi'al. Salam ini maksud bagi salam, salam menyebarkan salam. Tapi salam juga bermaksud selamat. Selamat. Jadi kalau bil qauli dengan perkataan, maksudnya dia suka bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mampu bagi salam ni dia 2 keadaan. Yang pertama dia tak besar diri. Maksudnya haji itu menyebabkan dia jadi orang yang merendah diri. Dia duduk kat padang Arafah, dia bukan ada jawatan pangkat apa. Duduk kami. Saya mula-mula pakai ihram tutup badan. Saya Muhammad. Segan lah kita, malu orang nampak badan kita. Tutup badan. Mai duduk padang Arafah hangat. Ada aircon pula tempat, ada kena aircon, tak kena. Saya pula dia buka, duduk pula tepi sekali dekat pintu, buka pintu. Haba masuk hangat, rasa pedih sebelah. Tutup. Lala tengok semua pekat togel belakang, kita pun togel kat tapi hangat satu hai. Rupanya sebelah sini ada Saudara Muhammad, ketua pengarah apa semua sebagainya. Datuk apa ni.
Belah sini ada tuan CEO ni, belah sini pengarah, orang yang baik-baik, tapi semua standard putih je pakai. Bila keluar duduk kat itu tak ada pangkat apa. Keluar lagi dia akan bawa rendah diri tu. Maka bila dia tak sombong diri, dia mampu untuk bagi salam kat siapa saja. Kalau dia bawa sombong dia tu, dia akan tunggu orang bagi salam kat dia. Dia tak ni. Saya cuma, ya aku ni siapa nak bagi salam kat hang? Hang patut kena bagi salam kat aku. Pasal aku ni jawatan tinggi, aku duduknya tinggi, aku ni besar. Dia menjadi orang merendah diri. Dia tak ni. Yang keduanya, Salih Muhammad, orang yang mampu bagi salam kat orang ni ialah orang yang Salih Muhammad dia tak ada sakit hati kat orang. Dia tak ada dengki khianat. Dia tak ada simpan perasaan tak suka pada orang. Kalau dia ada dengki, dia ada geram, dia sakit hati, dia tak bagi salam kat orang tu. Jadi keluar ni daripada hati dia perasaan-perasaan yang tak baik pada orang lain. Itu pun tanda bahawa Allahumma salli Muhammad, dosa diampunkan. Sebab Nabi SAW kata apa? Allahumma salli Muhammad, orang yang pergi buat haji, dia tak ada yarfuth, sebab wala fusuqa, tidak ada melakukan benda fasik, wala yarfath, tidak ada melakukan benda-benda yang perkataan-perkataan yang keji dan kotor, maka akan dihapuskan dosa dia sebagaimana hari dia dilahirkan, bersih dosa. Jadi bila orang yang bersih dosa ni, dia tak ada apa, tak ada rasa dengki sikit hati kat orang. Habis. Yang keduanya tanda haji mabrur ni, sallallahu alaihi Muhammad, iaitulah it'amut ta'am. Dia suka bagi makan. Dia suka bagi makan. Suka bagi makan ni bukan semata-mata pergi cari bagi kenduri, tetapi tanda dia, hasil dia ialah kesan tarbiyah dia waktu dia duduk dekat waktu buat ibadat haji tu, sallallahu alaihi Muhammad, dia concern tentang orang lain. Dia ambil berat tentang hal ehwal orang lain. Orang susah apatah lagi, orang senang pun dia nak jamu makan, orang susah lagi dia ambil berat. Sallallahu alaihi Muhammad tu kesan. Sebab tu kisah Ibnu Mubarak ni, sebelum nak masuk Ibnu Mubarak tentang it'amu ta'am bagi makan tu, yang ketiganya sallallahu alaihi Muhammad, kesan daripada haji yang mabrur ni ialah husnul kalam. Dia cakap yang baik-baik. Kalau nak tengok orang tu haji mabrur tak haji mabrur, bila dia balik dia akan bercakap, cakapan dia jadi baik. Dia cakap benda faedah dia. Merapu merepek tu nak kata habis terus dah juga, dia kurang sikit. Kurang sikit. Kalau balik duduk diam, ambil haji balik diam, nampak buang tebiat mati dah apa. Bukan, tu mudah-mudahan ada tanda dia jadi apa? Dia dapat haji mabrur. Kan? Dia tak bercakap benda yang sia-sia dah. Dia jaga perkataan dia. Itu di antara tanda. Di 3 tanda orang dapat haji mabrur. Ataupun ulama tambah satu lagi, amalan salihan. Dia jadi orang yang banyak buat amal soleh. Jadi balik pada kisah Ibnu Mubarak tentang it'amu ta'am tu. Saya Muhammad. Dia tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, Nabi sebut antara amal yang paling baik dua ni, jihad dan haji yang mabrur. Maka subhanallah, dia menjadikan jihad dan haji mabrur ini sebagai keutamaan daripada setiap tahun. Tahun ni dia buat jihad, apa saja urusan dia berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Jihad jangan kecilkan skop dia pada peperangan saja. Jihad ekonomi, jihad pendidikan, jihad macam-macam bentuk jihad. Keutamaan matlamat dia ialah menegakkan Islam dalam apa jalan sekalipun. Tahun berikutnya dia akan fokus untuk haji pula. Dia usaha untuk pergi, sama ada dia pergi haji ataupun dia akan usahakan orang untuk pergi haji, buat sesuatu sebagainya. Lalu subhanallah, Sayyid Muhammad satu hari dia pergi haji. Bila sampai dia dekat tempat haji, dia siap-siap buat waktu dia sedang melaksanakan urusan haji dia terlena. Habis semua terlena. Baru ni ramai orang pergi buat haji DIY. DIY ni buat sendiri.
Saya si Muhammad. Saya jumpa kat airport, saya tengok ada orang duk pakai pakaian biasa, sedangkan nak pergi ke flight tu akan turun di Jeddah dan masuk ke Mekah. Pasal lagi berapa hari lagi nak Arafah. Jadi nampak macam takkan nak pergi. Sebab turun di Jeddah, bila turun di Jeddah nak pergi Madinah, nak pergi ke Mekah, dia mesti ihram. Pasal kita lalu dekat Qarnul Manazil. Saya jumpa beberapa grup. Saya tanya, pergi haji ke? Dia macam nak jawab tak jawab. Saya pun macam kita macam question pasal apa yang macam duduk sendu-sendu nak jawab ni. Rupanya dia buat haji, dia panggil apa? DIY. Buat sendiri. Kami duduk Aziziyah. Oh, okey, faham tu. Maksud dia buat sendiri. Buat macam mana? Dia pun beli tiket kapal terbang, dia pun apply visa turis, visa pelancong. Dia bila pergi sampai dekat Jeddah, dia tak abang kata dia nak pergi haji. Dia abang kata dia nak pergi Taif ke, nak pergi melancong. Tang tu nipu dah satu. Sebab dia beza dengan umrah lah ni tak apa boleh pakai umrah untuk nak masuk umrah. Orang yang ada visa turis pun boleh masuk untuk umrah, dia tak ada halangan. Tapi haji tak boleh. Haji dia hanya visa yang dibenarkan. Tak apalah tu. Masalah dia ialah Sallallahu Alaihi Muhammad dekat Arafah dengan Mina. Arafah dan Mina, dia ada peruntukan untuk khemah, tilam dan makan, hanya khusus kepada jemaah haji saja. Kalau ada 1 juta, 2 juta jemaah haji yang berdaftar, maka dia akan ada 2 juta tilam dan 2 juta peruntukan makanan. Sedangkan orang-orang ni, dia tetap kena masuk dekat Arafah dan Mina. Dia kena mabit dekat Mina, dia kena duduk wukuf di Arafah. Lalu dia nak buat macam mana? Sedangkan dia tak ada peruntukan kat situ. Maka dia akan menyelit-nyelit untuk masuk duduk dekat dalam tu. Tang menyelit saja tak apa lagi. Ada di kalangan mereka yang masuk dalam khemah, guna benda tilam dan masuk makan. Sedangkan makan peruntukan untuk dia tak ada. Orang lain, setiap orang bayar 3,000 kalau tak, 3,000 rial setiap jemaah untuk duduk dekat Arafah dan Mina. Dia tak bayar, dia masuk. Nak dapat haji mabrur macam mana? Orang yang duduk dekat Arafah Mina, dia bagi gelang. Dia pun tak ada gelang, baru ni kena tangkap. Orang Malaysia kena tangkap. Kena tangkap. Jadi tangkap pasal menjeli nak masuk dekat khemah orang Indonesia. Dia nak masuk, duduk berimpun dekat dalam tu. Waktu tu dekat, alhamdulillah dah selesai Arafah. Masuk dah melepasi tengok Arafah, masuk dapatlah haji ke dah tu, mudah-mudahan. Kan? Maksud semua, tapi kena tangkap. Lepas balik lah. Tapi kata 10 tahun tak boleh masuk Saudi lah. Nah, abang kata, saya selalu sebut, saya okey, tuan-tuan nak buat sendiri tu, rasa tuan pandai buat. Dalam bab, kalau tak ada ilmu tak payah. Tuan-tuan maklum, baru ni tuan jumpa saya. Lepas makan, ustaz ada orang nak jumpa. Saya pun bukan reti sangat. Seorang tengok saya tak tanya soalan ni bagi pihak kawan, biasalah itulah. Dan saya sendirilah, dia kata. Apa dia? Dia kata, saya cuma tadi kami pergi tawaf. Tengah-tengah tawaf, tiba-tiba saya batai. Wuduk saya batai. Saya tawaf dengan isteri saya, orang ramai, pack sangat. Waktu tawaf ni sangat pack. Saya lihat semat. Lalu subhanallah, tengah-tengah tawaf, dia batai wuduk dia. Dia tanya isteri dia, ada wuduk lagi ke? Ada lagi. Dia kata, tak apa, aku teman. So dia teman isteri dia untuk bertawaf, sedangkan dia tak ada wuduk. Maka tawaf dia sah tak? Tawaf dia terbatal lah, habislah.
Sekat jalan lah. Dia kena ambil wuduk, kemudian dia kena sambung balik tawaf tu pada bahagian yang terputus tu. Tapi tak, dia teruskan sampai habis 7 pusingan. Habis salat Nabi Muhammad, habis 7 pusingan salat Nabi Muhammad. Kemudian tadi buat apa? Dia terus pergi sa'i. Betul lah tu. Sa'i tu tak perlukan kepada wuduk. Tak apalah. Faham lah tu. Dia pun tawaf, dia sa'i. Habis sa'i, salat Nabi Muhammad, habis. Disebabkan dia buat nafar, dia buat tahallul awal. Jadi lepas melontak Aqabah, dia dah tahallul. Maka dia perlu tahallul lagi tak? Ni sebab orang buat ni. Erti tak erti? Dia dah tahallul awal waktu dia melontak Aqabah hari 10. Dia perlu tahallul lagi tak waktu dia sa'i tu? Tak perlu lagi dah. Kan? Sayyid Muhammad. Tak perlu lagi dah. Jadi dengan sa'i dia tu mengeluarkan dia daripada ihram dia, haji dia. Habis dah. Maksud dia dah selesai haji dia. Dia angkat tangan baca doa, habis selesai haji dia. Selagi dia tak tawaf dan sa'i tu, selagi itu dia terikat dengan larangan, ada larangan ihram yang berbaki yang terkait dengan nikah kahwin, terkait dengan yang besar-besar ni. Lagi dia tak selesai sa'i, lagi tu duk terikat yang tu. Selesai lah. Lepas tu dia buat apa? Dia balik hotel. Dia ambil wuduk. Dia nak keluar, kawan dia tanya, "Hang nak pergi mana?" "Aku nak pergi tawaf." "Aku nak pergi tawaf," dia kata. "Aku nak pergi tawaf." Lepas tu subhanallah Syahmat, kawan dia kata apa? "Hang nak pergi tawaf pasal apa?" "Bukan hang pergi tawaf tadi. Batai tawaf aku tu." Dia kata, "Aku sama macam hang. Jom kita pergi sama-sama tawaf." Dia pun pergi tawaf. Habis tawaf, balik makan nasi Arab contohnya. Balik buat apa je tak tahu lah. Tapi balik. Dan dia Sayyid Muhammad, dan maka bagi dia kata dah selesai dah haji dia. Pasal apa? Pasal tadi dah terbatal tawaf, dia ulang balik tawaf dia. Sa'i tak memerlukan kepada wuduk dan dia tak mengulang sa'i dia. Kawan dia pun sama juga dia. Kawan dia, saya balik ke rumah terus bersama dengan isteri dia. Dah tahan lama, dah tak habis. Dah dia anggap dah selesai dah tawaf, kemudian tu pun balik bersama dengan isteri dia. Apa masalah dia tu? Apa masalah itu? Masalah dia ialah bila dia terbatal tawaf, maka tak ada lagi sa'i. Tawaf dengan sa'i dia ada tertib. Macam ni. Kalau dia terbatal tawaf, masa dia tak boleh sa'i. Dia pergi ulang tawaf dia, sa'i dia tak selesai. Macam orang ambil wuduk, ambil wuduk umur selesai, dia siap ambil wuduk, dia tengok dekat muka ni ada cat keping kat sini. Maka boleh tak dia ambil wuduk, dia basuh muka saja? Tak boleh dia basuh muka, dia kena basuh lengan, basuh kepala, basuh kaki sampai habis, sebab dia ada tertib. Yang sebelum tu tak apalah, yang selepas. Faham tak ni? Tang dia tu tak apa lagi, dia boleh terus dah pergi perhabis sa'i. Nu kawan yang dah pergi sama dengan isteri dia. Saya nak cerita contoh betapa ramai orang yang masih tak faham tentang hukum. Tiba-tiba nak pergi buat sendiri. Ni baru ni alhamdulillah dia ikut grup ni. Dia ada lagi tempat rujuk dia. Kalau yang jenis sebab urusan ibadat ni bukan benda kecil-kecil. Sayyid Muhammad. Subhanallah. Tak apalah balik tu. Jadi subhanallah tuan-tuan, balik ke Ibnu Mubarak tadi. Itu persoalannya. Kalau sampai makan, saya tuan-tuan pagi tu kami nak bergerak keluar untuk Allahumma salli Muhammad melontak jamrah hari 12. Hari 12. Keluar pagi. Keluar awal pagi. Nak keluar, kami duk plan nak sampai dekat jamrah tu, dekat tempat melontak tu, sebelum sampai kat melontak tu subuh, masuk waktu subuh, maka masuk waktu untuk melontak. Dia masuk waktu melontak ialah pada setiap subuh pagi. Melontak 11, melontak 12, melontak 13 untuk nafar sani. Kami buat nafar awal aja. Pagi-pagi tu nak keluar pukul 3 pagi lebih kurang. Tengok dekat ujung tu. Okey, semua siap dah apa? Tengok ada seorang tu duduk
makan. Dekat pintu khemah tu dia ada stok makanan tu, ada makanan-makanan, ada buah-buahan, apa Maggi, semua siap makan tu. Ada seorang tu dia makan, duk polok makan macam berapa hari tak makan. Makan. Habis pinggan makan lagi. Dia tanya, tu siapa Ustaz? Siapa tu? Jemaah mana? Tak tahu jemaah mana mai duduk tidur dalam khemah kita dan makan makanan kita. Daripada Cina. Jemaah daripada Cina mai satu grup yang jenis tak ada khemah duk menjelinap masuk dalam khemah. Ramai. Saya cuma dia seorang duduk dalam khemah kami, terkejut kami. Saya cuma tu dalam hati saya kata, mai sampai duk kena terpaksa curi makan orang. Sebab dia dah peruntukan untuk orang kan. Dia makan tak makan tak kisah, paling tak minta ni siapa punya. Nak makan tak makan boleh saya minta makan sebab saya tak nak makan. Orang bagi okey. Tak ni mai ambil punggah dekat dalam makanan dia makan. Itu gaya tu macam orang. Tu soalan, macam mana nak cari haji mabrur macam ni? Kan? Sebagai tahap macam tu. Jadi subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi balik pada kisah Ibn Mubarak. Dia subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, dia tidur lepas selesai saja daripada buat haji, letih lah. Dalam tidur dia ada dua malaikat duduk ujung kepala dia, sembang. Berapa ramai orang yang sallallahu alaihi Muhammad mai haji tahun ni? 600,000. Oh, ramai. Berapa orang yang dapat haji mabrur? Tak ada seorang pun dapat haji mabrur, kecuali seorang ni. Dan dengan dia seorang ni, semua orang pun dapat haji mabrur. Semua orang pun dapat manfaat daripada haji. Kes seorang ni. Siapa nama dia? Nama dia Muwaffaq. Duduk dekat mana? Duduk dekat Damsyik. Begitu selesai lah nanti. Dia ada jaga, dia kata, 600,000 orang mai haji, seorang pun tak dapat haji mabrur. Siapa orang ni Muwaffaq ni? Hebat lagu mana amalan dia? Sampai dengan dia semua orang dapat. Dia pun habis musim haji tu pi dekat Damsyik, pi cari, pendek cerita jumpa semua orang. Bila jumpa semua orang ni, sallallahu alaihi Muhammad, dia kata, tuan ceritalah apa yang tuan buat sampai tuan dapat haji mabrur. Dia terus teriak. Kita pasal apa? Tuan teriak salah ke soalan saya ni? Dia kata, saya tak pergi haji lagi. Habis macam mana tuan dapat haji mabrur sedangkan tuan tak dapat pergi haji lagi? Dia kata, saya tak tahu, tapi saya telah lama menyimpan untuk pergi haji. Saya dah simpan 300 dirham. Hari saya nak berangkat pergi haji tu, isteri saya mengidam, mengandung teringin. Bau masakan jiran sebelah. Dia pergi rumah jiran sebelah. Dia kata, tuan boleh tak bagi sikit makanan ni sebab isteri saya teringin, bau dia sedap sangat. Lalu orang tuan rumah tu kata, makanan yang kami makan ni halal kat kami tapi haram kat tuan. Dia kata, macam mana haram kat kami, halal kat? Dia kata, Allah Muhammad, sebab yang kami sembelih ni lah bangkai binatang yang telah mati. Ada binatang mati telah belakang ni, bangkai dah kami sembelih. Sayyid Muhammad, dia panggil hayah mazbuh tadi ni kan. Dah binatang yang dah nak mati dah, kena langgak ke apa, nak mati, sakit ke mati apa ke apa-apa, yang nak mati disembelih dia makan, jadi bangkai dah kat dia. Halal kat dia pasal apa? Kami ni tak ada benda nak makan dah sampai terpaksa makan bangkai. Dia balik rumah dia ambil 300 dirham tu, dia bagi, inilah makanan untuk kamu. Inilah haji saya. Inilah haji saya, ni makanan untuk kamu. Balik dia tak pergi haji. Pasal apa tuan-tuan? Pasal pada sisi haji mabrur ada it'amut ta'am, bagi makan. Dia dapat haji mabrur tu pasal apa? Bukan semata pasal dia nak pergi haji, pasal dia prihatin dengan orang. Apatah lagi dia balik haji, patut dia lagi prihatin dengan orang. Tu tanda dapat haji mabrur ialah it'amut ta'am. Kita duduk cerita tentang sembelihan tadi ni. Saya semat. Dan subhanallah, saya semat tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad tu. Lagi apa ni, darah. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Humaili mengatakan, Sufyan menunjukkan kepada kami, Amir bin Dinar menunjukkan kepada kami, kata, aku kata kepada Jabir bin Abdullah bahawa orang-orang mengatakan kalau Rasulullah melarang memakan daging keldai kampung pada waktu perang Khaybar. Ia berkata demikian adalah hal Hakam bin Amr daripada Rasulullah. Akan tapi Ibnu Abbas menolak hal itu dan membacakan ayat ini.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Bakar bin Mardawih dan Al-Hakim kitab Mustadraknya mengatakan Muhammad bin Ali bin Duhaim menuturkan kepada kami, Ahmad bin Hazim menuturkan kepada kami, dulu orang-orang jahiliyah, Ibnu Abbas kata, dulu orang-orang jahiliyah makan sebagian makanan dan meninggalkan yang lain kerana jijik. Maka Allah mengutuskan Nabi yang menurunkan kitab yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa yang dihalalkan berarti halal untuk dimakan, dan apa yang diharamkan berarti haram untuk dimakan. Adapun yang didiamkan maka itu dimaafkan. Lalu dibacakan ayat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ini kisah tentang kulit bangkai. Imam Ahmad mengatakan, Affan menuturkan kepada kami, Ibnu Abbas berkata, satu hari kambing milik Sa'udah bin Zam'ah mati. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, kambingku mati. Baginda berkata, kenapa tidak kamu ambil kulitnya? Sa'udah bertanya, bolehkah kita ambil kulit kambing yang sudah menjadi bangkai? Maka Nabi menjawab, yang Allah firmankan adalah, yang dimaksud Ustaz Muhammad berkaitan dengan ayat tadi, lalu subhanallah Ustaz Muhammad, kamu tidak memakannya, samaklah kulit tersebut, kemudian manfaatkanlahnya. Jadi bangkai tidak dimakan sebab hukumnya najis. Makan najis hukum dia haram. Sallallahu alaihi Muhammad, bangkai itu najis, bukan bangkai itu najis, makan najis hukum dia haram. Tetapi kulit itu boleh diambil, disamak dan dimanfaatkan. Saudah pun menyuruh agar kambing tersebut dikuliti, yakni ditanggalkan kulit dia, disamak, lalu kulitnya dibuat bekas ayak, geribak. Lalu dia pun memakai geribak itu sampai dia koyak. Lama sungguh dia pakai itu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kisah makan landak, saya skip. Terus firman Allah, famanitturra ghaira baghin wala adin. Tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampau batas, yang ni dia panggil rukhsah. Rukhsah. Dia terpaksa makan. Saya cerita, daging babi itu najis, haram untuk kita makan. Tapi yang ada kat dia tu babi seekor tu aja, dan tak ada pernah makan dah melainkan babi itu aja. Kalau dia tak makan boleh menyebabkan dia mati. Maka dia buat apa? Sembelih babi itu, kemudian dia makan. Boleh tak dia makan? Rukhsah, keringanan untuk menyelamatkan nyawa. Tapi dua syarat dia ni Allah sebut dalam ayat ni. Apa dua syarat tu? Sallallahu alaihi Muhammad. Famanitturra ghaira baghin wala adin. Dia tak terengin lah. Terengin sungguh lah, tengok babi ni macam sedap kan. Yang keduanya, sallallahu alaihi Muhammad, dia tak berlebih-lebih. Makan sedap sungguh. Bila sedap sungguh, cicah yang asam. Tuan-tuan, tidak ada ubat pada yang haram. Demikian riwayat sebut. Baru ni ada seorang budak perempuan pakai tudung. Dia pun tak tahu apa nak jadi negara kita ni. Saya Muhammad, budak perempuan pakai tudung buat live TikTok dalam kereta dia. Luah perasaan di dalam TikTok pasal tekanan yang dia hadapi. Ada masalah keluarga lah, masalah apa, dia pun tak tahu lah, sebab dia ambil bahagian tu je, bahagian duduk cerita tu je, tapi yang difahamkan dia tu ada masalah. Apa dia buat tuan-tuan? Dia minum arak dalam kereta tu sambil live TikTok. Dia boleh minum arak. Kawan ada orang komen kat situ kata, sallallahu alaihi Muhammad, haram tu kak? Dia pun jawab, kak tahu ni haram. Yang tahu haram tu minum bersama. Sallallahu alaihi Muhammad, kononnya nak bagi apa ni? Nak bagi release kat Johor tu dah sini.
duduk makan dekat restoran elok-elok. Tata dia pergi pisau. Dia boleh pergi belah perut dia sendiri, robek tu, tarik urat perut dia keluar. Tu ambil pisau toreh leher dia. Jatuh melan longkang. Urat perut tu burai-burai tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok pun tak lalu. Pasal apa? Tekanan perasaan ke apa saya tak tahu. Allah Muhammad tak tahu lah tentang silang saya sebab apa nak jadi risau kita ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan melampau batas. Tak ada ubat pada benda yang haram. Dia takkan jadi ubat pada benda yang haram. Maka subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dua syarat. Atas rosah ni dua syarat. Satu, sedangkan dia tidak menginginkannya, tak mau tapi terpaksa nak makan. Tak mau. Ayak yang ada tu arak je. Ayak lain setitik apa pun tak ada dah. Jadi kalau dia tak minum, mati dia. Tak teringin dia, tak mau dia. Minum pi lah. Pasal nak jaga nyawa, takut mati. Faham ni? Yang ada tu tinggal racun tu je. Kalau tak minum apa-apa, dia mati. Maka minum nak racun tu. Tak usah dia minum lah, tu mah mati suruh. Saya kata orang minum lah tak rosah. Tu bukan rosah namanya, tu cari mampu. Benda yang diharamkan sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian dia dua syarat dia kita sebut tadi ni, dia tak teringin. Yang kedua, dia tak melampau batas. Makan takat lapik perut untuk hidupnya. Artinya barang siapa terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan ayat ini dalam keadaan bukan kerana menginginkannya atau melampau batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni Maha mengampuni dan menyayangi yang bersangkutan. Tafsir sudah disebut cara memadai dalam surah Baqarah sebelumnya tentang rukhsah ni. Masuk konteks ayat mulia ini sebagai bantahan bagi orang musyrik membuat mengada-ngadakan dan mengharamkan bahirah, saibah, wasilah dan ham dan selainnya datang dari mereka dengan pandangan mereka yang rosak. Maka Allah menyuruh Rasulnya untuk beritahukan kepada mereka bahawa ia tidak mendapatilah wahyu yang diturunkan kepada baginda bahawa semua itu diharamkan. Yang diharamkan ialah yang disebutkan dalam ayat itu, iaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi yang binatang sembahkan untuk selain pada Allah. Selain itu tidak diharamkan tapi dimaafkan andai didiamkan. Bagaimana kamu mengatakan semua itu haram? Daripada mana dasar kamu mengharamkannya sementara Allah tidak mengharamkannya? Berdasar ayat ini maka tidak ada lagi pengharaman binatang lain setelah ini sebagaimana diharamkan adanya larangan makan daging keldai, binatang buas, burung yang berparuh, bertaring, berklo-klo. Menurut pendapat yang masyhur daripada mazhab para ulama. Wallahu alam. Kita akan sambung pada perbincangan berikutnya pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'amin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa ahdina as-siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa warzuqna ittiba'ana batila warzuqna shinaba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah bi'amin.